Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu lagi semua anak-anak Khuriyah Masjid As-Salihin Kampung Bagan Senang dan seterusnya semua muslimin dan muslimat. Semoga kita pada hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan tazkirah kita pada hari ini, mari sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, dua ibu bapa kita yang telah pergi meninggalkan kita, guru-guru kita, dan seterusnya muslimin dan muslimat yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita teruskan dengan tazkirah kita di siri yang ketiga pada hari ini dengan tajuk Ramadan, peluang mendapat keampunan yang disia-siakan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang berpuasa ini akan mendapat dua kegembiraan. Kita yang berpuasa ni Nabi sebut, kita akan mendapat dua perkara yang seronok, dua perkara yang gembira yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi sebut farhatun 'inda fitrihi. Kegembiraan ketika kita nak berbuka puasa. Gembira kita waktu kita nak berbuka puasa. Ulama sebut gembira waktu kita nak berbuka puasa ini dengan maknanya yang kita berasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Seronok ni kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua ialah kita gembira ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Ulama sebut gembira pasal apa? Kerana kita diberikan ganjaran dan kebajikan, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dua kegembiraan yang Nabi sebut kepada orang-orang yang berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sebelum berbuka puasa, sebelum kita nak buka puasa, waktu ini adalah perkara waktu yang cukup baik untuk kita nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ini waktu yang cukup baik untuk kita nak minta doa, berdoa kepada Allah. Dan sebelum waktu kita berbuka puasa, setengah jam sebelum kita berbuka puasa atau 15 minit sebelum kita berbuka puasa, waktu ni ialah waktu yang cukup baik untuk kita memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayangnya, ramai di saat ini kita tak ambil peduli tentang waktu keemasan ini. Ada di antara kita yang waktu ini masih lagi sibuk berada di depan kaca televisyen. Ada yang masih lagi sibuk dengan Facebooknya. Ada yang masih lagi sibuk dengan WhatsAppnya. Ada yang masih lagi duk berborak kosong dan sebagainya.
Sedangkan waktu itu ialah waktu yang cukup bernilai untuk kita memohon keampunan kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Memohon keampunan itu cukup penting. Kerana kita manusia ni tak sempurna. Kita manusia ni tak sempurna. Biarpun kita ni ada suatu kelebihan, tetapi kita turut memiliki berbagai kelemahan yang di dalam diri kita. Cuba kita tunjukkan yang mana manusia yang tidak melakukan kesalahan dan dosa. Namun, tak ramai di kalangan kita ini yang sedia mengakui dosa dan salah silap kita. Maka bulan Ramadan ini, bulan Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hamba dia. Jadi mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Antara kelebihan istighfar, kelebihan kita minta ampun pada Allah, tambah-tambah saat sebelum kita nak berbuka puasa. Sebab tu Nabi sebut bagi setiap penyakit itu ada ubat. Ubat bagi dosa itu ialah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi beristighfar, Nabi minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Ada riwayat kata 70 kali sehari Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suci daripada dosa. Sebab itu suatu hari seorang sahabat dia balik ke rumah dia, bagi salam kepada isteri dia. Yang tiba-tiba dia teringat, Allah, dengan umur aku ni dah 60 tahun hari ni. Hari ni hari lahir aku, umur aku dah 60 tahun. Yang maka sahabat ni kata, kalaulah umur aku ni 60 tahun, bermakna aku telah hidup atas dunia ini 21,600 hari. Jadi kalaulah yang sehari aku buat satu dosa dengan umur aku 60 tahun ni, kata sahabat itu, aku telah melakukan 21,600 dosa. Kalau sehari aku melakukan satu dosa. Sebab itu, buat dosa, bila kita melakukan dosa, satu titik hitam akan ada dalam hati kita. Bila kita minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala akan hapuskan yang titik hitam itu. Bila ada dosa dalam diri kita, tuan-tuan, kita malas nak buat ibadah kepada Allah. Kita nak semayang, kita rasa malas. Kita nak baca Quran, kita rasa malas. Kita nak berzikir, kita rasa malas. Kita nak baca Qul Huwallahu Ahad sehari 3 kali pun kita rasa malas. Yang disebab apa? Disebabkan hati kita ini telah bergelombang dengan dosa. Jadi ayuhlah, marilah sama-sama kita memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali kita berada dalam bulan Ramadan ini, mintalah doa pada Allah dan mintalah ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ampunkan dosa kita. Jangan lupa juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, doalah juga untuk ibu dan ayah kita yang mungkin di kalangan kita masih ada lagi ibu dan ayah kita. Berdoalah untuk mereka. Yang contoh macam saya sudah tidak ada ibu, saya sudah tidak ada ayah. Jadi kita banyaklah doa untuk mereka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat kepada dua ibu ayah kita, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Jadi marilah sama-sama kita jauhkan diri kita daripada melakukan perkara dosa dan perkara maksiat, kerana ini menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama, marilah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita break daripada melakukan dosa. Kereta kalau tidak ada brek, kereta itu akan jatuh dalam gaung. Tapi kalau kita manusia yang hilang brek, kita akan terjun ke dalam neraka. Kereta hilang brek akan terjun ke dalam gaung. Tapi kita manusia, kita hilang brek, kita akan terjun ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi seperti biasa, yang sebagai akhirnya, saya ambil satu kata-kata hikmah daripada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat. Tuan Guru menyebut masa depan yang sebenar adalah akhirat. Tuan Guru sebut masa depan yang sebenar adalah akhirat. Jika tidak ingin kita menggadaikan masa depan, hendaklah kita berfikir tentang akhirat. Amatlah tidak betul jika kita menyebut tentang masa depan, tetapi dalam masa yang sama kita menggadaikan kepentingan akhirat. Moga-moga insya-Allah
memberi manfaat kepada semua. Mohon maaf banyak-banyak jika ada salah dan silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.